sejahtera dan selamat malam semua. Semua sihatkah? Sehat. 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 Datang Tuan. First of all, I would like to introduce myself. My name is Justia Anabala. My metric number is 20 DPM 19F1067. Okay, I'm the CEO of this company. Okay, sebelum kita mulakan meeting kita, saya nak korang memperkenalkan diri dan jawatan masing-masing. Dimulakan dengan penolong presiden kita, boleh? Boleh. Silakan. Hai, nama saya Michael Hujan. Nombor metrik saya 20 DPM 19F1026 dan jawatan saya di company ini adalah penolong presiden. Dan itu saja daripada saya. Terima kasih. Boleh teruskan? Nama saya Venus Andarunggo. Nombor metrik saya 20 DPM 19F1057 dan jawatan saya adalah sebagai pegawai pemasaran. Saya Patricia Lucena dengan nombor matris 20 DPM 19F1022 dan jawatan saya adalah sebagai pengurus projek. Saya ialah Mas Rai Desi Anang Gabang. Nombor matris ialah 20 DPM 19F1007 dan jawatan saya ialah setiausaha. Nama saya Muhammad Nazmuddin bin Zafi, nombor metrik 20 DPM 19F1017 dan jawatan saya sebagai Ketua Negara. Saya Davina Keling Serang, metrik number 20 DPM 19F1018. Jawatan saya sebagai Ketua Pramugari. Hai, nama saya Romi Sanjuni. Nombor metrik saya 20 DPM 19F1059. Saya merupakan pengurus keuangan bagi Serikat AirAsia. Sekian. Okey, sebelum kita memulakan meeting kita, saya nak tanya, ada sesiapa yang menghadapi masalah atau kekangan untuk meneruskan meeting kita pada malam ini? Ada? Ada. Okey, seperti yang kita tahu, kementerian telah mengadakan PKP bagi seluruh negeri dan menyebabkan syarikat penerbangan kita tidak dapat membuat penerbangan ke mana-mana. Ada segelintir saja yang boleh. Disebabkan itu, syarikat ekonomi syarikat kita telah menurun. Tetapi beberapa hari yang lalu saya telah berbincang dengan pengurus projek kita untuk membuat beberapa projek untuk mengekal atau mengembalikan ekonomi syarikat kita. Sekarang saya ajukan ataupun serahkan meeting ini kepada penyelia projek kita untuk memberi penerangan tentang projek kita. Okey, sekian. Okey, baiklah. Terima kasih kepada CEO syarikat AirAsia kita, Encik Justin Anabala. So, saya selaku pengurus projek bagi syarikat ini. Jadi, sebelum saya memulakan ataupun membentangkan beberapa program yang akan dilakukan, jadi saya mau tanya, adakah semua sehat? Syukur sehat. Sehat. Okey, bagus. Bagaimana keadaan work from home ni? Bagus atau tak bagus? Kecuali pramugara dan pramugari lah tak ada work from home. Mantap sekali. Kalau bagi CEO, biasa saja. Okey, thank you kepada yang menjawab. Yang tidak menjawab tu nanti jawab ke soalan saya. Okey. Pengurus projek, saya sebagai pengurus projek. Jadi program kita ataupun cadangan yang pertama iaitu mengurangkan tenaga pekerja. Jadi setiap pekerja akan dikurangkan terutamanya bagi pramugari dan pramugara. Tapi jangan risau kepada Cik Elvina ataupun Encik Najmuddin, kami takkan buang anda. Tapi kami tengok kepada prestasi pekerja, baru kami akan buang pekerja tersebut. Tetapi kami tidaklah buang pekerja tersebut dengan buang macam tu je. Kami tak buat macam tu.
kita mungkin akan buat 1 bulan gaji kepada mereka ataupun 1 bulan notis sebelum mereka berhenti. Tetapi kurangkan pekerjaan ini tidaklah berlaku sepanjang dalam masa jangka yang panjang. Anda, pramugari dan pramugara akan kembali bekerja sekiranya keadaan COVID di Malaysia telah pulih. Jadi kita hanya akan kurangkan saja, bukan buang betul-betul mereka tu. Nanti kalau dah pulih baru kita ambil semula pekerja-pekerja yang telah disingkirkan tersebut. Okey? Itu yang pertama. Faham? Faham semua? Okey, boleh difahami. Faham, Puan. Yang setiausaha telah catat ke apa yang saya tulis? Faham. Teruskan. Catat. Okey, terima kasih. Okey, maafkan ada masalah teknikal. Okey, seterusnya adalah meningkatkan skala penerbangan ke luar negara. Saya tahu tidak time MCO ni tak ada orang yang boleh keluar negara. Tetapi penerbangan ke luar negara ini terbuka kepada orang yang ada bisnes di luar negara. Okey, contohnya kalau saya ada bisnes ke luar negara, ada urusan yang perlu saya selesaikan, mestilah saya pergi luar negara, betul? Betul. Okey, jadi itulah tingkatkan penerbangan ke luar negara ni, macam kita akan bagi sedikit diskaun tiket penerbangan kepada mereka agar mereka boleh fly lah. Even kita dapat untung yang sedikit, tetapi tidak mengapa, janji ada penerbangan ke luar negara dan wang kita pun jadi keluar masuk. Jadi adalah sedikit untung kita, okey? Okey, dengar semua? Dengar. Okey, yang ketiga, memperkenalkan sistem baru. Okey, memperkenalkan sistem baru ini saya lebih kepada chatbot. Tahu tak semua tu chatbot tu apa? Tahu tak? Boleh beri penerangan sedikit? Okey, chatbot ni macam robot yang menaip apa yang pelanggan ajukan. Fahamkah? Macam nanti macam ke WhatsApp tu, contoh kita buat link WhatsApp kita. Nanti adalah, "Hai, saya nak order cookies." Macam tu. Dia automatically jawab soalan kita macam tu. Faham tak? Jadi time MCO ni kan tak boleh ramai-ramai. Tak boleh berbaris ramai-ramai dekat kaunter ketika kita beli tiket. Jadi cara penyelesaiannya adalah kalau ada pelanggan kita yang ada masalah mengenai pembelian tiket online, jadi mereka bolehlah tanya dekat chatbot tersebut dan chatbot tersebut akan reply apa yang mereka tanyakan. Okey, itulah salah satunya. Faham? Faham. Okey, yang keempat. Faham. Okey, terima kasih. Okey, yang keempat adalah memperbanyakkan iklan di media sosial. Memperbanyakkan iklan ni nanti saya serahkan kepada kita ada pegawai pemasaran, jadi dia akan menerangkan lebih lanjut kepada kita mengenai benefit iklan ni lah, menerangkan tentang iklan ni lah. Tapi saya bagi satu je lah contoh dia, macam kita tengok YouTube. Kita tengok YouTube yang sekarang. Nanti ada keluar satu macam ADS tu, iklan macam Asia selalu dia. Macam itulah cara kita mempromosikannya. Tapi saya tak mau cakap banyaklah tentang itu, nanti pegawai pemasaran kita akan cakap tentang itu, okey? Okey, yang seterusnya adalah mengurangkan kos tiket. Ya, saya tahu apa yang saya ulang tadi. Saya tahu tak boleh keluar, tapi tak apa. Kita nanti kalau dah keadaan pulih seperti biasa, kita akan kurangkan tiket, berikan diskaun kepada pelanggan-pelanggan AirAsia kita jika mereka ingin membuat penerbangan menggunakan AirAsia ini. Jadi kita kurangkan, beri diskaun kepada mereka, potongan harga kepada budak-budak kecil, kepada orang-orang yang tua, macam itulah. Jadi dari situ keuntungan kita akan meningkat, okey? Okey, yang terakhir daripada saya adalah e-dagang. E-dagang ini banyaklah
banyak macam terbagi kepada 3 perkara. E-dagang terbagi kepada 3 perkara. Okey, mark semua okey? Okey, yang pertama adalah Asia Food. Asia Food ni adalah makanan daripada Asia. Semua dah naik kapal terbang kan? Dah kan? Kita kan pekerja Asia. Jadi, kan kalau kita naik kapal terbang tu, adalah makanan yang mereka sediakan. Betul tak? Betul. Okey, penerbang macam mereka bekalkan nasi, okey. Jadi dari situ adalah kita meningkatkan keuntungan bagi Asia ni, okey. Kita buatlah satu kedai ke, nanti kita ambil pekerja daripada pemugari yang telah dibuang ke apa yang boleh ride motor. Jadi mereka boleh hantar makanan-makanan yang telah diorder tersebut. Jadi makanan tu hantarlah kepada pelanggan yang telah membeli dah. Macam kenapa saya cadangkan Asia Food ini berjalan disebabkan kerana saya dah terbaca satu artikel di media sosial Facebook mengenai seorang perempuan yang mengidam akan nasi lemak Asia. Jadi dia tercari-cari nasi lemak Asia. Okey. Sebab tu saya berbincang dengan CEO kita untuk buat Asia Food ni. Nanti kalau ada yang mengidam lagi, boleh saja pergi ke kedai kita ataupun order saja melalui online. Okey. Seterusnya Asia Fresh. Kita bukan saja syarikat penerbangan, tetapi kita boleh buka satu kedai bahan basah ataupun lebih dikenali sebagai kedai runcit. Okey, kita buka satu kedai yang menawarkan harga yang rendah lah. Jadi situ kita dapat keuntungan semula. Okey, kita dapat cover apa yang rugi. Okey, dan yang terakhir daripada saya adalah Asia Shop. Asia Shop ini adalah seperti Shopee, Lazada, apalagi 11 Street macam tu. Jadi kita buatlah macam tu, okey? Tahu kan Shopee, Lazada semua tu. Jadi macam itulah fungsinya Asia Shop ni. Okay. Jadi mereka pelanggan-pelanggan Asia boleh membeli belah di Asia Shop. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada CEO kita, Justin Anabala. Sekian, terima kasih. Okey, so itulah projek-projek yang kita akan jalankan untuk mengembalikan kita punya ekonomi syarikat supaya dapat seimbang semula. So sekarang saya akan ajukan soalan kepada penolong presiden kita. Ada apa-apa lagi idea ataupun projek yang ingin nak disampaikan? Hai semua, thank you kepada presiden kita, itu Justin Anabala. Di sini saya ingin menambah sedikit tentang yang penyelia projek kita. Saya ingin tambahkan tentang kita akan membuat satu apps, yaitu yang dinamakan Super Apps. Ini untuk meningkatkan akses pengguna kepada perkhidmatan online yang diajukan company Asia, itu kita. Yang kerana sejak beberapa tahun ini COVID telah melanda negara-negara besar, iaitu seperti Eropah dan Asia. Di Super Apps ini kita akan menambah 15 produk yang terdapat yang dengan tawaran harga dan komensen yang lebih rendah kepada pengguna, serta peniaga Asia melalui e-hailing mampu menawarkan tambang lebih kompetitif yang memberi manfaat kepada pelanggan. Selain itu, Super Apps Air Asia ini boleh dilengkapkan dengan 15 produk merangkumi 3 segmen, iaitu kembara dan gaya hidup, e-dagang serta teknologi kewangan ataupun yang dikenali sebagai fintech. Bagi segmen pertama ni, kembara dan gaya hidup, aplikasi itu menawarkan produk seperti hotel, Snap, kesihatan, Big Reward, Wi-Fi dan Explore, dan
unlimited internet lah yang kita berikan kepada pengguna. Selain itu juga kita akan menambah di segmen e-dagang seperti menambah e-dagang itu di dalam super apps kita seperti Asia Fresh tadi yang disebutkan oleh penyelia projek kita. Selain itu Asia Food, Asia Beauty, Asia Shop, manakala Fintech pula membabitkan Asia Money serta Big Pay. Dan itu saja daripada saya. Harap CEO dan penyelia projek ataupun ketua sumber kewangan kita dapat mempertimbangkan lagi tentang super apps ini. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada pegawai presiden kita. Sekarang pula kita akan, selepas kita mengetahui semua projek, takkan kita saja yang nak tahu projek ini dijalankan, kan? So, kita harus iklankan projek kita kepada pasaran. Untuk pemasaran ini, saya akan serahkan kepada pegawai pemasaran kita iaitu Venus. Boleh terangkan sedikit apa yang Venus telah sediakan untuk memasarkan projek kita ini di pasaran. Silakan. Hello, boleh dengar tak? Boleh. Okey, baik. Terima kasih kepada pengurus projek Miss Patricia Luciana Anderson. Selamat pagi kepada CEO Syarikat Air Asia Encik Justin Anabala, penolong CEO Encik Michael Ujan, dan tidak lupa juga kepada rakan pegawai yang bertungkus lumus demi memajukan syarikat ini dengan baik. Baik, di sini saya akan membentangkan cadangan untuk mempromosikan produk dan syarikat kita kepada orang ramai. Okay, menurut kesinambungan apa yang dicakap oleh pengurus projek kita, cara untuk mempromosikan produk kita adalah dengan membuat promosi melalui ads. Okay, ini kerana kita tahukan majoriti rakyat negara Malaysia ni dia orang lebih suka menghabiskan masa mereka dengan menonton video di YouTube. Okay, dengan ini kita boleh memaparkan ads kita di channel YouTuber yang popular. Okay, dan yang seterusnya adalah kita boleh membuat iklan produk AirAsia melalui website kita. Okay, cadangan yang ketiga adalah mengiklankan produk kita melalui siaran televisyen. Dan yang keempat adalah perbanyakan siaran promosi produk AirAsia di setiap media seperti surat khabar dan siaran yang sedia adalah. Okey, dan serangan yang terakhir daripada saya adalah perkenalkan projek terbaru AirAsia kepada orang ramai. Okey, sekian saja cadangan daripada saya, Venus Arungo. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Venus Anak Runggup iaitu pegawai pemasaran kita. Okey, kita sudah dengar kita punya projek dan kita sudah dengar kita punya pegawai pemasaran macam mana ingin memasarkan supaya projek kita ini dikenali masyarakat. So sekarang saya akan serahkan ini kepada ketua pramugara dan pramugari. Ada apa-apa yang nak disampaikan? Terima kasih kepada Justin Anabala sebagai CEO dan ke semua pegawai-pegawai tugas. Saya sebagai ketua pramugara cadangkan untuk pihak agar melatih dan menekankan pramugari dan pramugara agar bekerja lebih keras supaya keselesaan dan keselamatan penumpang akan terjaga sepanjang berada dalam flight, sekaligus memberi pandangan positif kepada company kita. Selain itu, saya juga mensarankan agar makanan yang dijual dalam kapal terbang kita adalah sentiasa terjaga dan bebas dari penyakit agar tidak berlaku sebarang kes yang tidak diingini, khususnya kepada pelanggan yang membeli makanan tersebut. Pada masa yang sama, saya mahu ke semua pramugara dan pramugari yang lain membayanan yang baik kepada penumpang agar nama baik company kita terjaga. Tambahan juga saya mahu pramugara dan pramugari
memakai pakaian yang telah ditetapkan oleh syarikat. Sekian saja daripada saya sebagai Ketua Pramugara. Terima kasih Ketua Pramugara kita. Okey, sekarang kita beralih kepada Ketua Pramugari kita. Ada apa yang nak disampaikan? Salam sejahtera kepada Pak CEO, Encik Justin, Naib CEO, Encik Michael dan pegawai-pegawai yang saya hormati. Saya selaku Ketua Pramugari ingin memberikan sedikit cadangan ataupun sedikit pendapat. Cadangan ini merupakan penambahbaikan di dalam pesawat bagi memastikan keselesaan dan keselamatan para penumpang. Sepanjang pengalaman saya bekerja sebagai Ketua Pramugari, saya mendapati segelintir daripada penumpang menyatakan rasa tidak puas hati mereka sepanjang berada di dalam pesawat. Bukan saja penumpang dari luar negara, tetapi penumpang dari tempatan kita sendiri juga mengalami hal yang berikut. Oleh itu, saya mencadangkan kepada Encik Justin agar melakukan beberapa penambahbaikan di dalam pesawat. Saya cadangkan agar tempat duduk penumpang diubah sesuai agar para penumpang dapat menikmati penerbangan mereka dengan selesa. Contohnya sekarang kan macam PKP, jadi tempat duduk tu kita macam ubah sesuai macam ada penjarakan sosial. Bukan saja untuk penjarakan sosial, tapi ini akan bagi privacy juga untuk penumpang kita. Seterusnya adalah akhir dari cadangan saya ingin melakukan rombakan pramugari. Ini kerana segelintir daripada pramugari kita yang tidak menjaga tingkah laku dan percakapan ketika bercakap dengan penumpang. Saya sendiri ingin melatih pramugari di bawah jagaan saya agar mereka dilatih untuk bersikap sopan dan menjaga percakapan ketika bekerja. Baiklah, saya rasa itu saja cadangan penambahbaikan dari saya setakat ini. Terima kasih Cik Justin dan pegawai lain kerana sudi mendengar. Terima kasih kepada Ketua Pramugara dan Pramugari kita. Selepas kita mendengar apa projek kita dan dengar apa pemasaran yang kita akan lakukan, semua itu harus menggunakan bajet. So, sekarang ni saya akan serahkan kepada pegawai kewangan kita untuk menyimpulkan berapa bajet yang harus digunakan untuk melakukan projek dan juga pemasaran kita. Silakan. Okey, baiklah. Semua dapat dengar kah? Dapat. Okey. Selamat petang kepada Ketua CEO kita Encik Justin Nandabala, penolong CEO ataupun pengurus syarikat Encik Michael Jan dan juga rakan-rakan pegawai atasan yang saya hormati sekalian. Berdasarkan pemetangan daripada projek-projek dan juga cadangan-cadangan yang telah diunsurkan oleh setiap ahli pegawai dalam AirAsia ni, saya telah menetapkan bajet tetap untuk memastikan kita punya projek ini akan berjalan dengan lancar. Jadi yang pertama sekali, jumlah bajet yang kita dapat keluarkan sebanyak 1 bilion. Saya rasa 1 bilion tu cukup sebab kita perlu membuat penambahbaikan dalam setiap pesawat yang kita miliki lagi. Penambahbaikan yang berada di dalam pesawat itu kita perlu ubah sesuai lagi agar keselesaan penumpang dan juga keselamatan mereka terjaga. Privasi mereka juga pun akan terjaga. Jadi kemungkinan kita akan ada lebihan bajet. Jadi saya rasa lebihan bajet tu kita akan cuba untuk
kita akan cuba guna untuk apa-apa emergency yang kita bakal hadapi di masa depan. Jadi saya rasa cadangan yang diberikan oleh pengurus projek kita tadi itu sangat bagus, sebab dia lebih mengutamakan untuk meningkatkan lagi kita punya income dalam syarikat. Jadi saya rasa saya perlu utamakan dia punya sarangan dulu. Saya perlu beri budget. Saya perlu bagi budget lebih kepada dia, sebab dia kemungkinan akan memerlukan budget yang banyak, sebab dia perlu buka lagi booth ataupun kedai untuk kita punya produk ataupun kita punya jualan yang macam dia beritahu tadi. Seterusnya yang tadi Encik Michael Hujan bentangkan tadi itu, saya rasa kita boleh bagi ruang juga untuk dia jalankan dia punya cadangan tu. Saya rasa kita perlukan pekerja IT. Kita perlukan IT people lah untuk siapkan website, link dan segala apa yang perlu lah untuk support apps kita tu. Jadi anggaran untuk projek yang diberikan oleh kita punya pegawai pengurus projek tadi, saya rasa saya akan berikan half million lah, I think. $500,000 for the main project, and I think in 3 or 5 million for pegawai pemasaran, sebab dia juga akan memerlukan budget yang banyak, sebab dia perlu banyak bergerak tu, dia perlu banyak berbincang dengan semua media-media ataupun semua ketua penyiaran lagi, dia perlu berbincang. Itu semua perlukan budget yang banyak. Jadi saya akan bagi untuk dia 2 or 5 million lah, 2 ataupun 5 juta. Saya rasa itu cukup. Yang ketua pramugara tadi bagi tadi itu, saya rasa kita boleh juga bagi, tapi tak banyak, sebab dia cuma memerlukan sedikit saja. Saya rasa 1 million, I think 1 or 2 million, I think for him to manage what he should do. Untuk cadangan daripada Puan Elvina tadi, saya rasa perlu jugalah CEO dengan naib CEO turun padang, sebab kita perlu buat rombakan semula lah. Kita perlu buat rombakan pekerja semula. Sebab kita perlu jaga attitude kita punya syarikat juga. Kalau attitude tidak bagus, jadi kita akan dapat negative feedback from customer lah, from kita punya penumpang. Jadi setakat ni saya rasa kita akan ada lebihan budget. Jadi lebihan budget tu kita akan gunakan pada masa depan lah. Agar kita untuk kita berjaga-jaga, mana tahu ada apa-apa kemalangan ataupun apa-apa insiden yang tidak diingini berlaku, jadi kita boleh recover balik. Jadi akhir kata dari saya harap kita punya syarikat ni dalam tahun-tahun yang akan datang ni akan terus meningkat dari segi income dan segi ekonomi, sebab sekarang ni dalam tempoh MCO dan PKP disebabkan oleh COVID-19 ni, sebenarnya semua syarikat
serikat penerbangan nih sebenarnya yang terjejas. Bukan kita saja. Jadi kita perlu risau kalau kita bersama-sama bergabung tenaga untuk kawal situasi ataupun kawal ekonomi syarikat kita, kita akan dapatlah untuk tingkatkan lagi kita punya ekonomi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik. Saya serahkan kepada kita punya CEO lagi untuk sepatah dua kata. Okey, terima kasih kepada pegawai kewangan kita. So, saya nak tanya setiausaha kita sudah catat apa yang penting dan minit bersuara? Ya, sudah termasuk bajet yang kita guna. Lepas tu kalau kertas kerja nanti sudah siap, saya akan serahkan kepada pegawai kewangan kita lah untuk handle semua tu. Lepas tu dia serahkan kepada penolong pengerusi. Setiausaha kita ada apa-apa lagi nak cakap ataupun kata semangat kepada pegawai-pegawai kita untuk melakukan projek ini? Saya harap apa yang kita rancang ni, apa yang kita buat ni ada menghasilkanlah sedikit walaupun tak banyak untuk memajukan syarikat AirAsia. Itu je. Okey, terima kasih kepada setiausaha kita. Ada sesiapa lagi nak bercakap ataupun ada pendapat? Saya nak cakap something. Saya nak tanya kepada Ketua Pemugara, apakah poin yang anda sebut tadi? Poin sahaja. Saya mau tahu poin yang anda sebut. Saya mencadangkan pihak agar melatih dan menekan pramugara dan pramugari agar bekerja lebih keras. Poin yang kedua, saya mensarankan agar makanan yang dijual di dalam kapal terbang hendaklah sentiasa tersedia dan bebas daripada penyakit. Dan poin yang ketiga adalah pramugara dan pramugari yang lain hendaklah memberi layanan baik kepada penumpang agar nama company terjaga. Okey, terima kasih. Okey, kepada Ketua Kewangan, bagi saya kita tidak perlu bagi bajet kepada ketua tentang apa yang dicadangkan oleh Ketua Pemugara ni, disebabkan kita semua boleh bekerjasama semua untuk memastikan semua kerja yang disebut oleh Ketua Pemugara tersebut berjalan dengan lancar. Okey? Jadi kita semua perlu berusahalah untuk memastikan semua makanan tersebut dijaga, semua pemugari dan pemugara dalam keadaan yang baik, okey, seperti yang dia sebut tadi. Okey, so kita boleh see ada lebihan bajet juga untuk kita di bak kata ketua pemasaran ketua kewangan ni tadi. Jadi untuk kita just emergency case ke apa. So, kita tak perlulah bagi bajet kepada ketua pemugara ni. Okey, betul tak apa yang saya kata, Robinson? Saya rasa kita masih perlu bagi dia bajet sebab untuk melatih pramugari dan pramugara tu dia bukan senang sebab dia akan perlukan seorang pelatih ataupun dua orang pelatih yang berpengalaman untuk membayar balik gaji diorang. Mungkin kita akan keluarkan bajet tapi tak banyak lah. Saya setuju juga dengan apa yang kamu cakap tu. Okey, kamu kata bayar pelatih untuk melatih pramugari dan pemugara. Okey, kita tak perlu bayar pelatih pramugari atau pemugara. Disebabkan oleh kita ada ketua pramugari dan pemugara yang berpengalaman. Jadi, Encik Najumuddin ini dan Cik Evina Keling ini boleh mengajar pramugari kita, pramugari dan pemugara yang baru. So, dari situ kita boleh cut cost kita, tak perlu bagi bajet pada dia. So, boleh save lagi kita punya duit. Macam tu yang saya cadangkan. Cadangan tu boleh kita pakai juga sebab
untuk lebih jimatkan kos kan. Jadi boleh, tidak ada masalah. Kita boleh jimat lagi kalau tidak bagi budget, sebab kita sudah ada ketua dan pramugara dan pramugari kan. Iya, tapi apa-apa pun kita serahkan kepada, apa-apa keputusan kita serahkan kepada CEO kita, Justin Anabala. Oke, itulah. Terima kasih. Ya. Okey, nampaknya kita sudah sampai di penghujung. Untuk kata persetujuan, saya akan berbincang lagi dalam masa seminggu 2 minggu ini. Saya akan bagi persetujuan untuk semua projek tu ya. Okey. Nampaknya meeting kita berakhir di sini. Jika tiada apa-apa lagi yang nak dikatakan ataupun nak disuarakan. Ada apa-apa lagi? Setakat ni saya rasa tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, kalau macam tu kita stop kita punya meeting dan terima kasih kepada sebab sudah terlibat dengan meeting yang agak last minute ini, dan mungkin ada beberapa pegawai kita ada kekangan atau masalah, tapi saya dapati semua tidak ada masalah. Okey, itu saja meeting kita hari ini. Terima kasih dan selamat malam semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Terima kasih semua. Tuan. Terima kasih semua. Stay safe.